والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Kita itu pakai muka surat 11. Ni yang Jawi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Saudara sekalian, syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata-mata. Tiada lain yang boleh memberikan nikmat ini melainkan dia. Itulah dia masih mewujudkan kita dan mengekalkan keberadaan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, syukur kita diadakan kita pula dalam keadaan kita lahir daripada mak ayah kita Islam. Kita dapat Islam dengan keadaan dihukumkan kita Islam sejak kecil lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam itu Allah SWT limpah kurnia dia, jadikan kita pula dan mudahkan kepada kita untuk jadikan kita taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, diberi pula pada kita nikmat keinginan, kehalupaan untuk belajar, mengaji, memahami pelajaran agama ini supaya kita benar-benar jadi orang beragama, orang yang ada perasaan bertuhan, rasa perasaan ada siapa yang menjadikan kita dan mengadakan kita. Alhamdulillah, syukur dikenalkan kita pula pada Allah Ta'ala dan Nabi kita Muhammad SAW dengan diperasankan di hati sanubari kita adanya Allah yang menjadikan kita, dan kita hidup ni berdasarkan tunjuk ajar dan contoh daripada Nabi kita baginda Muhammad SAW. Syukur diberi kepada kita kesungguhan, keinginan, keseronokan duduk majlis ilmu dan terus nak belajar dan nak memahami bagaimana untuk boleh iman ini dimantapi, dikukuhi, supaya Allah Ta'ala sentiasa disedari dan diingati, dan supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa dicintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul berada di tempat yang mulia ini untuk insya-Allah manfaatkan pertemuan pagi ini, meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maksud terjemah, adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala, iaitu berbuat setiap perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni, yang ni adalah bahagian ketiga ataupun juzuk ketiga, pasal ketiga dalam bab nak mengenal Allah Ta'ala. Kerana antara awal kita belajar dulu, ada 3 perkara yang disebut kita wajib kenal dalam bab ketuhanan ni, iaitulah apa sifat wajib pada Allah Ta'ala,
keduanya apa dia sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Yang ketiganya apa sifat harus pada Allah Ta'ala. Adapun sifat wajib atau angka kita sebut 20, di atas prinsip mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Takkan ada apa-apa pada dia sifat kekurangan. Tak ada sifat kekurangan tu sifat mustahil. Di atas dua prinsip itu, faham apa yang wajib dan faham apa yang mustahil, kita nak masuk ni, dan faham pula apa yang harus pada Allah Ta'ala. Asal disebut dalam matan sangat mudah hadam, insya-Allah, tak susah mana. Yang harus pada Allah Ta'ala, kata dia, iaitu berbuat setiap perkara yang mungkin atau meninggalkan buat setiap perkara yang mungkin. Bahasa tu bahasa betul, bahasa kitab, bahasa klasik tu. Perhati elok-elok macam mana nak ambil faham. Pasal bahasa ulama kita dia pendek, padat. Dia perlu pada huraian untuk memantapkan dan memahamkan dengan fahaman yang betul. Lebihnya para ulama kita ni, mereka ni di atas kemantapan mereka boleh mengeluarkan perkataan yang ringkas tapi mempunyai huraian yang panjang. Inilah dipanggil ikhtisar, mukhtasar, ringkasan. Dia boleh ringkas ni. Ini kelebihan yang Allah SWT beri pada ulama itu. Baik. Jadi kalau kita faham sekali lalu tu, perkara yang harus pada Allah Ta'ala ni apa dia? Perbuatan yang harus, perkara yang harus pada Allah Ta'ala ni adalah buat. Dia adalah pembahasan ketiga dalam bab wahdaniyah. So, kita asalkan Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala. Iman kita pada Allah Ta'ala ni adalah mengiktikad Allah saja, zat dia saja yang qadim, dan zat dia saja memiliki segala sifat kesempurnaan, tiada siapa yang berkongsi dengan dia. Bahkan sebelum dijadikan makhluk, dia sah saja, yang memang kekal abadi selama-lamanya, tak akan ada yang seumpama dia sampai bila-bila. Itu adalah sifat wajib Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan dia. Begitu juga seterusnya, dia faham kita ke Allah Ta'ala ni mesti sabit zat dia dan segala sifat kesempurnaan dia, atas ciri itu yang mesti dia sempurna sesempurnanya, yang tak hajat pada sesuatu. Dan kriteria seterusnya setelah sabitkan zat dia adalah sifat mestilah tak akan ada pada dia apa-apa sifat kekurangan. Wajib tanzihkan dia, itu istilah. Wajib takdiskan dia, kuduskan dia. Allah dia Tuhan yang kudus, maksudnya suci. Dia juga Tuhan yang assalam, sejahtera, selamat. Antara huraian ulama masuk kudus ni suci apa? Maksudnya tak ada apa-apa pada dia naqs ataupun zawal, itu istilah. Tak ada sifat-sifat kekurangan, dengan mana ada yang tak sempurna ataupun ada zawal. Zawal ni adalah sifat dia dah sempurna, tapi semakin hari semakin kurang kesempurnaan dia. Subhanallah. Wajib tanzih dengan Allah Ta'ala, takdis dengan Allah Ta'ala, salam dengan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak selayaknya pada dia. Atas kita bicara, ada prinsip salbiyah yang kita faham, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah tu pada Allah Ta'ala. Jadi asal prinsip yang sebut ialah Allah atas bicaranya sebelum dia buat makhluk, sabit dia, sifat dia. Dan atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebut nama-nama dia semua qadim. Zat Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala qadim, segala nama-nama dia adalah qadim. Baik, bila sabit zat dia, sifat dia, bila bicara bab harus ni, dia adalah berkaitan Allah buat makhluk. Situ harus.
Adapun Allah, zat dia, sifat dia, itu wajib. Apa tak selayak pada dia, itu mustahil. Jadi yang harus pada Allah Ta'ala ni adalah apabila hubung kait dengan antara dia dengan kita. Tak mana pula yang harus tu, nisbah dia buat kita, itu harus. Ataupun dia tak buat kita, harus. Ni pun hukum asal lah. Kerana Allah Ta'ala tak ada apa atas dia wajib buat sesuatu daripada makhluk. Nisbah dia nak buat makhluk harus. Itu asal hukum. Dan juga di atas kaedah ulama yang nak ambil kesimpulan daripada seluruh Quran hadis, walaupun atas kata buat makhluk ni harus, bila Allah Ta'ala dah buat, ada beberapa ketetapan yang dia buat, yang dia putuskan, yang dia maklumkan, dia khabarkan dengan dijadikan beberapa utusan berupa nabi-nabi dan rasul, sejak daripada Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada janji-janji, ada ancaman-ancaman yang diberi pada siapa yang tak nak ikut perintah dia. Asal nisbah Allah Ta'ala nak buat makhluk adalah harus. Tapi bila dia dah buat, jahat apatah lagi khasnya berkaitan bab janji, ada istilah wa'dul wa'id, janji baik, janji buruk. Dan dia datang pula dengan Nabi Rasul menceritakan perkara tersebut. Nabi Rasul pula tak berdusta. Di atas sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, dia ni tak akan memungkiri janji dia. Istilah ulama, ada benda harus asalnya, tapi dengan sebab janji Allah Ta'ala, ada atas sifat mustahil pula Allah memungkiri janji, dia ada panggil perkara wajib akli li ghairi. Dia perkara wajib akal dengan sebab benda lain. Dari sisi hukum, buat mungkin harus, tak buat makhluk pun harus. Tapi bila Allah Ta'ala dah janji, perkara tu jadi wajib. Bukan ada siapa wajib ke Allah Ta'ala, tapi yang ni dipanggil wajib akli. Istilah wajib akli maksudnya it is impossible untuk tak berlaku macam mana Allah Ta'ala janjikan. Di atas kesempurnaan dia, di atas janji dia yang pasti dia akan laksana, takkan ada apa-apa janji dia yang dia mungkiri. Ada pelajaran besar juga, pelajaran bahas ulama itu, khasnya atas sebut sekali lalu. Tak mana bila Allah Ta'ala janji, misalnya siapa yang didatangi Nabi Rasul engkar, tak mau beriman Allah Ta'ala, mati dalam keadaan kufur, mati dia masuk neraka kekal abadi selama-lama. Itu janji dia tu, dan dia tak akan mungkir janji dia. Di atas janji dia juga, siapa yang beriman dengan Nabi Rasul yang Allah Ta'ala hantar, yakin sungguh pada Allah Ta'ala, taat sungguh apa yang dia tunjuk ajar, mati pula dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala, benarkan Nabi Rasul yang Allah Ta'ala utus pada dia. Atas nama iman ni pasti Allah Ta'ala masukkan dalam syurga kekal abadi selama-lamanya. Dia takkan mungkir janji perkara itu. Wajib kita itikad itu, bahkan wajib kita iman macam tu. Asal nak bicaranya, asal perkara buat makhluk ni harus. Tapi bila berkaitan dalam bab janji Allah Ta'ala, sama ada janji baik atau janji buruk, Allah Ta'ala pasti akan melaksanakan dia. Benda harus macam ni, dia jadi wajib akli li ghairi, ataupun dipanggil bahasa lain wajib aridi, wajib yang mendatang. Wajib yang mendatang, sekali lalu sebut mudah gitulah. Dan di atas benda wajib mendatang ni, kita di atas kesimpulan ulama ahli sunnah wal jamaah wajib beriman dengan perkara tersebut. Maksud beriman ni, wajib yakin ni pasti berlaku, dia bukan benda yang dia ragu-ragu, walaupun asalnya nisbah Allah Ta'ala nak buat adalah harus. Wajib faham tu elok-elok. Jadi jangan ada siapa duk itikad, alah kita ni jahat pun tak apa, mati kafir pun tak apa, na'udzubillah. Nanti kalau Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam syurga, masuk juga. Tidak.
Bab kafir masuk syurga, kafir pula dah sampai seruan Islam, tak masuk Islam. Kita ada belajar sikit sebanyak tak kitab ni, kitab lain, memang ada common knowledge kat situ kat kita. Pastinya memang Allah Ta'ala tak akan masukkan orang kafir dalam syurga, pasti tak masuk. Ada isyarat dalam Quran, Allah Ta'ala dia tak akan masukkan dalam syurga orang yang mati kafir yang telah didatangi Nabi Rasul. Bandingan dia kata Allah Ta'ala, hatta layak mereka ni la yadkhulu allazina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Apa raja-raja mulut dia sebut ni, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pasti mereka tak akan masuk syurga seperti mana tak akan masuknya unta ke dalam lubang jarum. Apa maksud unta masuk lubang jarum ni? Istilah unta benda besar, lubang jarum benda kecil. Disyarah oleh para ulama tafsir kita. Apa maksud isyarat unta lubang besar, benda besar, jarum lubang kecil? Macam mana mustahilnya benda besar masuk ke dalam benda kecil, macam itulah mustahilnya Allah Ta'ala akan masukkan orang kafir yang dah bertemu Nabi Rasul, engkar mati pula dalam keadaan kafir. Macam itulah mustahilnya Allah Ta'ala akan masukkan orang kafir ni ke dalam syurga. Jadi nak sebut tak mana, walaupun perkara itu harus, tapi bila berkaitan bab janji, Allah Ta'ala pula memang tak mungkiri janji. Wajib i'tiqad, wajib beriman bahawasanya ini adalah perkara yang pasti. Satu, kita kena belajar macam mana nak iman kepada Allah Ta'ala. Pasal dapat iman ni mahal, dia berharga. Tak ada benda yang berharga dalam dunia ni melainkan dapat iman dengan Allah Ta'ala. Kalau kita dengar lagu nasyid, Rehan pun ada situ. Nyanyi ke begini, nyanyi birangan. Iman adalah mutiara. Iman pun bukan mutiara sebenarnya. Mutiara tu satu analogi. Iman macam mutiara. Tak mana ni, dari sudut dia mahal, berharga, apa pula. Apatah lagi mutiara ni satu-satunya mutiara yang ada. Bahkan ada kitab sebut pun nama kitab cerita ilmu tauhid ni, nama dia Jauharatut Tauhid. Nama Jauharah. Pula tu satu-satunya permata yang ada. Jadi nak cerita apa? Iman ni benda paling mahal. Satu, wajib atas kita dan paling besar atas kita belajar bab iman. Dan belajar bab iman pula macam mana nak jaga iman, increase iman. Waktu nak protect iman, macam mana supaya sentiasa beriman. Wajib belajar. Itu yang antara wajib iman ni, apa kaedah dia? Zikir. Itu yang kalau tak ada lah jalan beriman melainkan dengan zikir. Zikir jadi wajib. Pasal tak ada jalan untuk boleh hati ni tasdik Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala, melainkan dengan zikir. Maka zikir jadi wajib, pasal zikir sebab iman. Adapun orang kalau dengan tak berzikir macam tu, dia boleh hati dia tasdik pada Allah Ta'ala, maka zikir tu jadi sunat. Panjang bahasa ulama kita satu-satu. Kita pula kadang tak pernah belajar. Tu yang kita pelik dengar kan. Sikit saya nak sebut tentang pelik ni. Pasal ada orang kita kadang benda dia tak pernah mengaji, kata dia pelik lah, tak bisa aku dengar lah, pelik lah, aku tak bisa dengar lah. Sebenarnya bukan pelik, dia bodoh, tak bisa mengaji. Satu pelik. Pelik ni saya mengaji pasal Tok Guru syarahnya tu, saya syarah balik. Pelik ni benda yang kalau kita dah mengaji semua untuk Tok Guru tu tak bisa jumpa ni, itu baru pelik. Kalau tak biasa mengaji, waktu kata pelik lah ni, bukan pelik, bodoh, tak biasa faham. Orang yang biasa mengaji, orang yang faham tak pelik benda ni. Yang ni lah kami duk mengaji pada dulu sampai sekarang. Ni lah diajar oleh tutup para ulama kami kepada kami. Tak ada duk pelik lah. Boleh kot, faham saya cakap apa lah. Tentu kalau puak bodoh yang duk pelik dengar benda-benda yang tak bisa dengar dalam bab-bab mengaji, dalam bab agama ni. Taklah beranak-beranak jadi alim. Allah Ta'ala sendiri maklum dengan kita. Kita ni keluar pada perut ibu kita dengan keadaan jahil. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia yang keluarkan kamu ni, kata Allah Ta'ala, kita ni daripada perut ibu kita dalam keadaan kita la ta'lamuna syai'a, tak ada apa-apa pengetahuan, informasi sekalipun. Memang tak ada.
Jadi tak belajar mana nak jumpa. Tak pernah jumpa tok guru. Masa bila berguru? Masa bila belajar? Masa bila mondok? Masa bila pergi belajar tok guru baca daripada awal kitab ke akhir kitab satu. Habis satu kitab buka kitab lain. Dapat penjelasan betul-betul intipati daripada Quran dan hadis. Masa bila? Tak pergi belajar pun mana nak pelik. Allahu Akbar. Jadi asal saya nak sebut tentang mana ni, dan kata nak belajar, asal nak faham Allah Ta'ala ni nisbah dia buat makhluk ni harus, tapi benda tu bila berkaitan bab janji, sama ada janji baik ataupun janji buruk, bila datang melalui nidah Nabi-Nabi dan Rasul dia, itu adalah janji. Allah pula sifat kesempurnaan dia sebagai Tuhan, dia tak mungkiri janji. Perkara tu jadi wajib aridhi namanya, wajib mendatang. Nah, wajib aridhi, wajib akli aridhi, ataupun bahasa lain dipanggil wajib akli li ghairi. Dia jadi perkara wajib kerana lain. Apa kerana apa? Kerana Allah yang melazimkan perkara itu. Allah yang di atas sifat dia nak menunaikan janji dia, dia takkan mungkiri janji dia, dan dia wajib atas kita beriman dengan perkara itu. Okey, sekali lalu yang tu yang atas kita belajar. Kita belajar wajib belajar rukun iman tu, iman Allah, iman Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada, antara kiamat tu apa? Mati. Antara kiamat tu apa? Akhirat. Antara kiamat tu apa? Syurga neraka. Antara kiamat tu apa? Kekal di ahli syurga, ahli neraka. Wajib beriman tu. Maksudnya siapa yang kekal out of iman, out of order daripada ajaran Islam. Macam tu, yang itulah syarahan yang saya dah sebut ni. Yang kata apa? Wajib beriman tu, antaranya iman apa? Ni asal membuat makhluk adalah harus. Tapi bila berhubung dalam bab perkara yang dijanji oleh Allah Ta'ala, dia tak akan mengingkari janji dia, memungkiri janji dia. Wajib li ghairi, wajib akli li ghairi, wajib mentasdik, membenarkan dia, mengimankan dia. Kalau atas kita bicara beriman, dia termasuk dalam beriman dengan hari akhirat, beriman dengan ketentuan Allah Ta'ala. Antara ketentuan dia apa? Dia akan jadikan syurga neraka ni kekal abadi selama-lamanya. Macam mana ahli syurga tu dan neraka tu kekal, ahli syurga juga kekal abadi selama-lamanya. Itu sekali lalu dan sebut ada perkara harus yang sangat dasar kita kena faham. Saya kaitkan benda harus, yang benda harus tu jadi wajib li ghairi, wajib akli li ghairi, ataupun dipanggil wajib akli aridhi, akli aridhi. Tentu di atas faham wajib akli macam tu ada pembahasan tauhid, bahas macam ni. Soal misalnya, adakah mungkin Allah Ta'ala akan masukkan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, sedangkan Nabi Rasul datang pada dia, sampai seluruh Islam pada dia, dia tak beriman dengan Allah Ta'ala, adakah harus Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga? Jawab dia mustahil. Dia bukan harus ke hak Allah Ta'ala nak masukkan orang kafir dalam syurga? Dengar elok-elok ayat tadi. Ada pun orang kafir yang umum tanya, orang kafir boleh Allah Ta'ala masukkan dalam syurga? Ikut dia, dia masukkan dalam syurga. Tapi bila kafir yang dah didatangi Nabi Rasul, yang telah sampai seruan Islam, dia ingkar, dia bangkang, macam mana? Mustahil masuk dalam syurga. Isyarat Quran hadis juga banyak waktu. Ni lah dasar akidah yang kita nak faham cerita asal perkara itu harus. Tapi bila datang janji Allah Ta'ala, takkan mungkin punya janji itu. Begitu juga misalnya Nabi Rasul, adakah harus Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam neraka? Nabi Rasul ni siapa? Bukan mak kampung tau. Bukan George Bush. Apa? George Bush. Bukan Clinton. Apa? Nabi Rasul ni kekasih Allah ni, Habibullah, Khalilullah, Ruhullah, Nabiullah, apa ni, Waliullah. Mereka ni apa? Afdalul khalqi, ahsanul khalqi, afdalul khalqi. Semua sifat-sifat kemuliaan pada mereka. Maksum, siddiq, amanah, tabligh, batanah. Allah Ta'ala masukkan dalam neraka. Nisbah
Buat makhluk harus, tapi ada ke janji itu? Subhanallah, Allah Ta'ala mustahil akan masukkan Nabi dan Rasul dia ke dalam neraka. Bahkan dia kata Nabi dan Rasul dia, setiap orang yang dah didatangi Nabi Rasul, dia beriman ataupun sampai surah Islam, mati dan kena iman, tasdik sungguh-sungguh, yakin sungguh di hati kepada Allah Ta'ala, beriman sungguh dengan benda ghaib, khasnya beriman dengan Allah Ta'ala, syarat iman tu cukup lengkap, tak cacat sikit pun, mustahil dia akan masukkan ke neraka dia. Bahkan takkan disentuh oleh api neraka sama sekali. Okey, tu dasar tu, faham bab harus. Baik, itu sekali lalu harus nisbah apa yang jadi wajib, apa jadi mustahil. Asal harus memasukkan orang kafir dalam syurga mustahil. Kafir yang sampai surah Islam, sampai dakwah Islam, sampai Nabi Rasul, mati dan kena kafir, kafir ni mustahil masuk syurga. Nisbah Nabi Rasul wajib, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Pasal apa? Mustahil Allah Ta'ala mungkiri janji kepada Nabi Rasul dia. Pasal itu ada sifat-sifat ketuhanan yang dia la yukhliful mi'ad. Boleh faham? Yang tu nisbah pelaksanaan jadi dia tu. Baik, satu perkara lagi sebut bab harus ni. Asal bicara buat benda mungkin harus. Baik. Nisbah Allah buat benda mungkin harus. Adapun kat kita, ni juga bahas dalam ilmu tauhid. Tak mana? Kewajipan kita membuat usaha yang ditaklif atas kita. Macam mana Allah Ta'ala dia susunkan sabab dapat hidayat dekat kita, hantar Nabi Rasul. Harus Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul, tapi disebab sunnah perjalanan Allah Ta'ala takkan bagi taufik hidayat melainkan sabab dia diberi. Apa dia hantar Nabi Rasul. Harus Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul, tapi wajib kita beriman dengan Nabi Rasul. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Harus Allah Ta'ala nak buat syurga, tapi pasal benda tu wajib beriman, wajib kita beriman adanya syurga neraka. Harus Allah Ta'ala hantar Rasul, tapi wajib atas kita beriman dengan Rasul. Harus Allah Ta'ala nak bagi hidayat, tak bagi hidayat pada makhluk. Betul tak? Harus ke wajib? Betul? Boleh tak dia bagi orang kafir hidayat? Boleh tak misalnya orang beriman boleh jadi kufur? Boleh tak? Harus kan? Harus. Tapi wajib atas kita cari sebab hidayat. Saya nak tunjukkan apa ni? Apa yang harus pada Allah Ta'ala, apa yang wajib pada kita. Boleh? Faham? Pasal dia ada dua ta'aluk, bab wajib ni, bab harus ni. Nisbah Allah buat makhluk harus. Tapi atas kita i'tiqad di atas apa Allah Ta'ala dah buat tu. Khasnya perkara pula berkaitan bab iman. Tadi saya sebut iman dalam bab kiamat, ada syurga, ada neraka, ada syurga, ada neraka, kekal abadi selamanya. Wajib beriman. Pasal apa wajib pula? Pasal ni takluk kita dengan apa janji Allah Ta'ala, apa perbuatan Allah Ta'ala. Allah dia nak hantar Nabi Rasul harus, tapi atas kita wajib beriman dengan Nabi Rasul. Boleh? Di atas harus hantar Nabi Rasul, dah dijanji dah selepas Nabi Muhammad tak ada Nabi Rasul, tak ada dah, tu janji dia. Atas kita i'tiqad macam mana? Mustahil ada Nabi Rasul selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil ada ni Nabi dan Rasul baru selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti faham elok tu. Jangan mungkinkan apa-apa sebarang perkara yang dah termaktub dalam bab-bab imaniyah, dalam bab-bab keimanan untuk diubah di atas harusnya Allah Ta'ala buat mana mungkin. Nisbah Allah buat tu harus, tapi ta'aluk dengan kita dengan perkara yang walaupun asal Allah buat tu harus, tapi yang ni peraturan dia, ni ketetapan dia, sama ada dalam berupa nikmat ataupun bala bencana, ketetapan dia tu wajib, itu iman. Boleh?
Sekali lagi sebut, harus Allah Ta'ala bagi hidayat atau tak bagi hidayat. Wajib atas kita cari sabab hidayat. Tak ada kaedah kita, tawakal aja lah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayat, dia bagilah. Kalau tak bagi pun tak bagilah. Tak ada pasal. Atas kita tak ada ayatnya ni. Tak ada ayatnya ni. Hak Allah Ta'ala nak buh kita dalam syurga neraka, terpulanglah pada kita untuk kita nak taat ke tak taat. Kepala otak keluarlah bahasa hulu saya. Kepala otak faham dia tu. Nisbah Allah memang hak dia nak masukkan kita dalam syurga neraka. Wajib atas kita cari sabab rahmat dia, yang tu sabab dia masukkan kita dalam syurga, tu sabab dia jauhkan kita dari neraka. Jangan buat sewil lah tu. Andai kata ikut Allah Ta'ala lah dia nak masukkan syurga kerana ke kita ni, kita pun ikut kita lah, kita nak buat apa, nanti ikut Allah lah. Allah Ta'ala nak bubuh kita ke mana? Kepala otak hang. Tang mana tang kepala otak hang tu? Tang ikut kita nak buat apa? Kepala otak hang tu. Tak ada istilah ikut kita nak buat apa. Tak ada pasal. Wajib atas hidup. Atas wajib cari suku. Wajib ni, i'tiqad ni, tasdik ni, yakin ni. Wajib atas kita cari sabab rahmat Allah Ta'ala. Wajib cari sabab hidayat Allah Ta'ala. Wajib jauhkan diri daripada perkara-perkara menyebabkan murka Allah Ta'ala, laknat Allah Ta'ala, balasan neraka Allah Ta'ala. Wajib jauhkan. Satu bila orang tak mengaji jadi masalah awak ni. Baru ni saya tengok apa dalam TikTok, tengok agak pasal kena WhatsApp yang hantar TikTok apa, tak tahu lah, tengok rupa kawan tu lah kan, nak sebut juga kan nama, sebut pilah pasal viral lah kan, Sajat untuk macam tidur tu, kata dia tak tahulah Islam. Allah, maksudnya viral lah tu. Tengok tak? Tak tahu. Tak tahu lagi tu. Tak ada WhatsApp tu, tak cerita lah. Apa cerita ni? Apa hukumnya cakap macam ni? La ilaha illallah. Saya tak payah ulang apa dia sebut kan. Tapi tak passion saya pula pergi ambil handset tengok dia cakap macam mana. Tak pula saya passion tu kan. Tak tahu pun dengar lah nak gambar. Sampai dia tak tahu apa condition hukum Islam ni, yang sepatutnya dia macam mana, keadaan dia macam mana, yang hukum Islam macam mana, menyebabkan dia jadi muskil. Kata dia buat susah je. Baik saya keluar daripada agama Islam, katanya. Kalau cakap macam tu, walaupun dia kata lebih baik saya cadang nak keluar dari Islam, cakap tu dah keluar dari Islam, siap dah, wajib syahadah lain. Memang dia dilahirkan dalam keadaan Islam, mak bapak dia Islam, dibesarkan. Tapi itu saya kata bukan semestinya bila beranak daripada orang Islam engkau jadi orang Islam original punya. Belum tentu. Wajib ada kita pergi belajar. Tak belajar jadi macam tu lah. Tak belajar. Saya sebut tu pasal dia masalah iman, masalah akidah tu, sikit-sikit tu. Macam mana dia boleh muskil? Kaedah kita engkau kena belajar lah, faham lah di atas keadaan kau tu. Nak sebut macam mana? Sebut pilih bahasa ulu punya style kan. Kalau ada peliak jantan nama dia, bukan betina. Bahasa ke kampung ni senang. Takkan ada peliak hang boleh tukar jantina menjadi perempuan. Mana boleh. Tek besar, pokok besar. Kita pun tak nak macam tu kan. Tapi nak sebut faham, kena faham hukum lah. Kau nak cari redha Tuhan, tapi sebab redha tu kau tak buat, tak kena. Kalau kau ada peliak nama jantan, pergi buat umrah tapi pakai perempuan, tak kena. Pula tu munafik kat immigration pakai lelaki. Tak boleh, saya kacau saya punya bahasa. Tak betul. Habis tu bila orang kritik, muskil lah, susah lah masuk dalam Islam. Saya cadang, baik saya jadi ni, saya nak cari apalah dia cakap, dia bilang saya bukan apa yang betul dia cakap tu. Macam tu lah dia cakap. Astagfirullah. Saya nak cerita tu yang kata ni lah masalah kita ni bila orang Islam ni dia dah bodoh, dia tak kerti dah agama dia, dia tak tahu apa dia agama tu apa macam ni tahap lah. Sampai dia tak tahu dah
Yang salah tu kita nak perbetulkan tu, itulah jalan agama. Pada dia itu benda menyusahkan dia, lebih baik keluar pada agama ni. Ya Allah. Inilah kata celaka dan bala hidup akhir zaman ni. Orang dah tak reti dah bab-bab hidayat ni, sampai macam ni. Asal saya nak sebut tak mana, Allah hak dia nak bagi hidayat, tak bagi hidayat, tapi wajib atas kita cari sabab hidayat. Wajib atas kita cari jalan iman, cari sabab iman, sabab untuk takwa pada Allah Ta'ala. Wajib kita jauhkan perkara-perkara kufur, syirik, sebab-sebab murka Allah Ta'ala. Wajib tu. Dia tak iman kita siapa Allah, siapa Rasulullah tu, wajib tu. Dan wajib tu lebih wajib daripada cari makan, lebih wajib daripada cari laki bini, lebih wajib daripada cari tempat tinggal, lebih wajib daripada cari rezeki, lebih wajib daripada kena imunisasi, vaksin. Boh pihak tu. Wajib besar ni, kena Allah Ta'ala ni, kena syariat dia ni. Bahkan laki bini wajib ke? Ada tahap jadi wajib. Cari makan ke? Ada tahap jadi wajib. Tapi wajib ni besar sekali. Biar mati tak makan, mati tak ada laki bini, mati kena coronavirus pun tak ada masalah lagi. Tapi jangan mati tak ada iman. Mati jangan tak faham macam mana takluk hati dengan Allah Ta'ala, yang macam mana kita punya harapan pada Allah Ta'ala, pegangan dengan Allah Ta'ala, i'tiqad kita dengan Allah Ta'ala, dan apa yang kita wajib iman, Allah, Rasul, malaikat, kitab dia, hari kiamat dia, qada dia, semua ada huraian yang mesti ambil daripada ahli dia untuk betul perjalanan kita. Ni jalan kita betul-betul ni, macam mana ni? Habis-habis tak pergi belajar dengan perjalanan betul, ikut jalan sesat, lepas tu nak protes pula. Lebih baik saya keluar daripada agama Islam. Apa ni cakap macam ni? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tak ada pelihara kita. Saya bahaya cakap macam ni. Ini tak ada tindakan, tak ada majlis agama nak buat tindakan ke apa macam mana? Saya sebut lah majlis agama ni. Jadi patutnya panggil apa cakap macam ni, tarik balik video apa-apa yang macam ni kan. Dia salah besar. Ada orang sebutnya, ada orang memang simpati dengan dia tu satu hal kan, tapi ada orang kata betul cakap kau memang mak netizen ni, mufti netizen ni sah dah. Macam mana pun mufti yang bukan mufti netizen, mufti yang betul-betul mufti yang nak jaga agama ni mana? Tak boleh. Saya bengak lagi kalau sebut itu. Dia semua cakap dia sebab Jabatan Agama Islam cari dia kerja tu kan. Dia menyuruh. Macam tu. Jadi dia terasa macam agama Islam ni macam menyusahkan dia. Macam bukannya bagi dia jadi tambah hidayat, bagi dia nak keluar dari Islam. Masya Allah. Macam tu. Pasal tu dia cakap macam tu. Dia dalam keadaan menyuruh. Lari daripada pejabat agama nak kejar dia dan mentaubatkan dia lagu macam tu kan. Masya Allah. Ni mak bahaya. Allah hadan Allah ila siratal mustaqim. Ni kata bencana kita ni. Macam mana boleh cerita situ Nisbah Allah, dia harus dia nak buat apa. Itu kita macam mana? Takkan kita harus nak buat kita apa kita nak buat. Tak. Allah disebab dia nak buat makhluk, dia harus apa dia nak buat, apa kita. Tapi atas kita wajib pergi belajar apa sepatutnya kena belajar iman dengan Allah Ta'ala. Takluk batin satu, takluk zahir, wajib belajar syariat macam mana yang kita nak hidup untuk beriman dengan Allah Ta'ala dengan iman yang betul, dengan cara hidup yang betul, dengan bersyariat ni. Tu saya sebut satu hal tu. Contoh misal nisbah Allah Ta'ala nak buat harus ke makhluk ni apa hal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala apa nak sebut tadi? Nisbah Allah Ta'ala nak buat harus. Dia boleh datangkan penyakit, dia boleh datangkan rahmat. Macam mana pun, macam mana nak hilangkan penyakit? Belajar akidah syarak. Macam mana nak hilangkan bala? Belajar akidah syarak.
Kena belajar juga apa sebab bala, apa sebab penyakit. Ini yang orang tak ajar lah malah ni. Orang duk ajar ambil vaksin. Itu saya sebut macam ni. Saya nak sebut atas kaedah agama kita lah, atas kaedah kita. Allah Ta'ala tak turunkan bala melainkan bersama dengan dia ubat. Itu satu hal. Dan Allah Ta'ala tak turunkan bala melainkan mesti ada benda sebab derhaka. Itu orang tak jauh. Apatah lagi kalau sebut bab ubat ni, ubat ke vaksin ni? Sebut ke vaksin sikit. Vaksin ni ubat kan? Vaksin bukan ubat. Vaksin ni istilahnya ambil kuman daripada tempat penyakit, dibubuh dalam badan kita supaya badan kita kena penyakit tu. Yang kuman tu telah dilemahkan dia, istilahnya telah di-OKU kan dia. Telah dikurangkan keupayaannya untuk dia boleh menjadi sebab mudarat. Lepas tu badan kita kenal, nanti dia boleh kenal ni, dia akan buat satu imunisasi dalam badan. Tu pun bahaya virus ni apa? Vaksin ni masuk tu virus yang telah dilemahkan, macam tu istilahnya. Dia dah masuk, dia boleh apa dia panggil mutasi kan. Apa dia boleh bentuk style lain pula daripada rupa asal dia. Dengan sebab dia dah kena macam ni, untuk survival dia jadi macam ni. Jadi pasien lain pula perangai dia, dah orang ni jadi masalah pula, erot muka, jadi macam ni. Jadi masalah lain pula. Kan vaksin bukan ubat. Dia racun sebenarnya. Dia racun. Kaedah kita kalau dah kena racun, kotlah ambil racun kan? Untuk baikkan balik dengan racun juga. Boleh faham saya sebut apa? Isyarat Nabi SAW, lalat masuk dalam air mati. Apa kaedah? Benam dengan dia. Sebelah sayap dia racun, sebelah sayap dia penawar. Kolipnya dia akan ada racun. Dia akan mati. Sayap kiri dia belah dalam air. Nak buang dia, benam tu. Lalat aja. Lain tak ada. Lain tak sebutnya tu. Isyarat saya ngaji tu terus sebut apa? Maksudnya ada penawar yang kadang-kadang dekat benda yang bawa penyakit sendiri. Ular kena batuk, penawar dia kat mana? Kat ular kat. Katalah vaksin ni, penawar dia kat mana? Kat vaksin juga. Tapi bila kena vaksin, bukan sorry suruh vaksin pula dah. Corona virus ni, penawar dia kat mana? Kat virus juga. Bila kena virus, bila kena virus, barulah ambil penawar tu. Dah kena patuk ular, baru ambil penawar ubat pada ular untuk sembuhkan patuk ular. Memang ni tak kena patuk ular ni, ambil bisul ular pergi buah dalam badan. Saya sekarang dah sebut benda tu terlalu luas untuk saya nak sebut apa kan, tapi saya sebut apa prinsip ni. Memang kaedah ni, kaedah orang putih orang kata macam-macam. Ada benda saya dah bahas dah, saya sebut tu jadi panjang lagi. Tapi saya nak sebut dah mana, apa kaedah yang betul-betul dalam syariat kita. Yang kalau kata ayat ni ialah bala, satu, betul-betul ke dia bala ke dia reka sebagai bala? Satu. Kalau bala pun, sebab bala ni apa? Maksiat, dosa. Sebab dosa dan maksiat tak sembang pun untuk dihilangkan. Panjanglah cerita tu. Syariat-syariat yang tak dipatuh apa, macam jahal. Ya Allah, na'udzubillah. Asal saya nak sebut tak mana, Allah hak dia nak buat apa kat kita. La yus'alu amma yaf'al. Tapi kat kita ni tak dipersoal apa yang Allah Ta'ala buat. Tapi kat kita ni wahum yus'alun, kitalah yang akan dipersoal. Di atas kita apa dipersoal kat kita. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang Ta'ala kata beramallah, saja kamu buatlah amalan. Amal apa nak buat? Apa dia kaedah dia? Cari apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk cari sahabat rahmat dia, jauhkan daripada sahabat-sahabat murka dia.
Macam mana nak tahu sabab rahmat dan murka ni? Belajar syariat. Apa yang betul-betul syar'i, pergi cari betul-betul ahli syarak yang faham syariat. Ayat tu besar tu, nak faham. Pasal zaman sekarang yang jadi huru-hara kita apa ni? Dah jadi kecelaruan dah untuk memahamkan siapa dia yang bawa betul-betul syariat, siapa dia yang tak bawa syariat. Itu masalah kita. Ada orang kerana berjawatan, berpangkat, tapi hukum hakam yang dikeluarkan bukan hukum syariat. Dan jangan tak tahulah, orang-orang yang biasanya takluk dengan pemerintah ni, dia akan bersyariat mengikut apa syariat pemerintah. Ayat dia macam tu. Saya ngaji tutup guru sebut itu. Sejarah kita belajar pun, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah ni, orang yang duduk dalam pemerintah ni biasanya dia akan bersyariat mengikut syariat pemerintah. Biasa itu. Zaman Bani Abbasiyah tu, pemerintah dia Mu'tazilah. Dia punya pegawai-pegawai kerajaan dia semua Mu'tazilah. Melainkan ulama-ulama yang tak ikut kerajaan ni, yang tu yang lawan. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Sikitlah dengan bahasa itu. Saya nak sebut macam ni belakang. Fikirkanlah. Kawan tu pun meninggal lah. Fikirkanlah. Please give a deep thinking about this. So besar ni kita belajar ni. Kita nak belajar sifat harus pada Allah Ta'ala je. Memang Allah Ta'ala tak ada kita bertikai apa dia nak buat. Betul? Memang betul ya? Dia nak bagi hujan ke tak hujan ke? Nak kita baru ni hujan 2-3 hari ni kan. Kenapa tak lebat? Kau sibuk apa lebat tak lebat? Bukan kerja kau. Dia bagi kemarau bersetahun. Bukan kerja kau. Kerja kau nak kemarau. Dia datangkan Dajjal. Bukan kerja kau. Masalah Dajjal. Kerja kita apa? Apa nak jaga protect daripada Dajjal? Itu kerja kau. Apa amalan kau? Apa tauhid yang kau belajar? Siapa guru yang kau jumpa? Sejauh mana usaha untuk pergi jumpa guru? Ke sejauh mana usaha untuk majukan perniagaan? Bukanlah maksudnya haram perniagaan. Tengok syariat jugalah kau berniaga apa. Tapi bukan itu matlamat besar. Matlamat besar macam mana nak selamatkan diri akhirat esok bertemu Allah Ta'ala. Benda besar kita bukan apa yang kita nak bawa dengan Allah Ta'ala, tapi siapa Allah Ta'ala. Sejauh mana kenal kita dengan Allah Ta'ala, sejauh mana takluk hati dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ni sepatutnya macam mana kita duduk menyawa ni. Saya menyebut tunggu guna bahasa gitu kan. Macam mana kita duduk menyawa hari-hari ni, macam itulah kita duduk ingat Allah Ta'ala hari-hari. Duduk menyawa 24 jam ni, macam itulah kita ingat Allah Ta'ala 24 jam. Allah aku nyawa, Allah aku hidup, Allah aku melihat. Ni Allah cerah ni siang ni, Allah bagi kita sihat. Bencana pun dia yang bagi kita bencana. Tapi mesti ada sebab bencana. Macam mana mesti ada sebab sihat? Mesti ada sebab penyakit. Ni sebab Allah harus dia nak buat apa-apa. Cuma kena belajar betul-betul apa dia jalan-jalan syariat untuk selesaikan dia. Bila selesaikan dia dengan jalan tak syar'i, masalah. Contoh sekali lalu sebutlah, ini pasal orang tanya, kita sebut cara kita lah nak jawab kan. Apa? Ni vaksin asal harus. Apa tu? Wajib pula bila diwajibkan. Wajib ke? Itu saya kata, engkau ambil maklumat daripada siapa? Kalau kau tengok daripada orang kerajaan, mufti kerajaan, memang semua kata wajib. Dia kata apa? Dia akan kata bagus lah pasal kerajaan kata bagus. Bila kerajaan kata cakap macam ni tak bagus, mufti pun akan kata cakap macam ni tak bagus juga. Yang saya cakap ni kan? Apa? Ulama kerajaan nak jaga periuk nasi, kacau sikit lah saya cakap macam tu. Sedangkan kalau ikut nak kata wajib ni, mesti benda yang memang pasti qat'i baru boleh kata wajib tau. Boleh faham saya cakap apa? Tak makan mati, kena makan baru hidup, barulah boleh kata wajib makan untuk jaga nyawa. Atau babi sekalipun kalau dah tak ada makanan lain, betul hukum tu, betul. Adakah kita sampai tahap macam tu? Vaksin tu memang pasti ke ambil vaksin selamat daripada corona? Ya. Yang pengeluar pun dia kata belum tentu selamat, belum tentu dapat tak kena COVID, belum tentu pula tu
baru diuji. Diminta pula siapa volunteers kat binatang pun tak diuji lagi macam tu. Kalau uji pun mana ada tak uji kat binatang pun, uji kat manusia aja. Pula tu ada yang jadi mudarat, ada yang tak kena COVID tak jadi mudarat, ada yang kena COVID tak jadi mudarat. Bila bubuh binatang vaksin tu jadi mudarat. Jadi dia bukan benda qat'i manfaat. Walaupun ada menteri-menteri yang duk sebut yang ni suci, bersih, halal, katalah tak ada benda haram sekalipun, tak ada benda haram sekalipun, disebab dia bersih tak ada benda haram, satu hal, wajibkah dia ambil? Nasi ada benda haram, wajib makan nasi? Wajib makan gula? Gula haram ke? Tak. Tapi tak semua orang boleh ambil gula, ada kadar yang boleh dia ambil. Kalau yang tu pun harus, kan vaksin jadi wajib. Mula tu ambil ni betul ke tak kena penyakit? Mula tu datang yang tu sebab kena tu nampak penyakit, wajib ke? Yang ni hukum-hukum yang tak dibahas, panggil pula bahas semua satu geng aja. Semua haluan muda, haluan pemerintah aja. Cuba panggil yang haluan ni, lawan pemerintah ni, bagi dengar dua-dua pihak. Selalu kan dia orang minta kita muzakarah, kau muzakarah sama-sama engkau, dengar cerita engkau ialah kembang tengkok ke dekat. Jumpa dengar apa pegak yang doktor. Bukan semua doktor setuju, ada doktor tak setuju. Ustaz, bukan semua ustaz satu pendapat dengan kau, cari ustaz yang tak sependapat dengan kau ni. Allah Akbar, hadana ila siratal mustaqim. Asal saya nak sebut nisbah Allah, kita nak bicara situ, kita nak bicara harus Allah Taala nama benda mungkin. Yahdi man yasha, yudillu man yasha, yahdi man yasha. Allah Taala bagi sesat yang siapa dia kehendaki, dia boleh bagi hidayah siapa kehendaki. Betul kan? Betul ya, harus ya, enggak ada ya. Tentu kita harus juga. Mana pula? Kak kita wajib dicari sabab hidayat, wajib jauhkan sebab-sebab boleh jauh pada hidayat. Baik, sekali lalu gitu. Sekali lagi nak sebut tentang nisbah Allah Ta'ala. Kalau sebut dalam matan jaharah tu kata dia wajaizun fi haqqihi ma'amkana ijada ni'daman ka rizqi rina. Antaranya sifat harus pada Allah Ta'ala ni apa? Seperti Allah Ta'ala beri nikmat kepada seseorang, dengan sebab tu orang tu miskin jadi kaya. Harus tak? Harus. Dia boleh mengkayakan siapa orang yang dia nak kayakan. Betul tak? Wajib ke jadi kaya? Tak. Nisbah Allah, hak dia nak bagi. Betul, bila hak Allah Ta'ala dia nak bagi, kita apa? Wajib ke jadi kaya? Nak cerita wajib, sunat, haram, makruh, harus, yang tu tengok hukum syarak. Kalau satu tahap wajib cari kaya, untuk dengan kaya itu boleh tolong orang Islam. Ada tahap dengan sebab cari kaya tinggal mengaji dan tinggalkan kewajipan Islam, haram cari kaya. Hukum syarak dia ada takluknya tu. Dan tengok adakah benda tu menepati tak menepati kaedah-kaedah syarak. Dia akan jadi hukum tu lah. Jadi atas kata makan, harus Allah Ta'ala nak jadikan makanan. Nak jadikan orang tu makan, tak lagi makan, nak jadi kaya ke miskin, sihat ke sakit. Soal wajib ke sihat? Macam mana dia boleh jadikan kaya dan miskin? Macam mana dia boleh jadikan sihat dan sakit? Macam mana dia boleh jadikan alim dan jahil? Itu bagi selesai hukum tu elok. Wajib ke jadi kaya? Kaya bukan tuntutan untuk tapi kaya tu nampak bagus lah. Wajib ke sihat? Tapi nampak sihat tu bagus lah. Wajib ke berilmu? Itu yang buat pasal jangan silap jawab, saya tampuk lagi. Wajib ke beriman? Bagi pandai, bagi reti, bagi faham. Ni sebab Allah dia nak buat harus. Tapi kat kita tu mana satu yang wajib tu mesti kena kenal, terperinci satu, very great details.
satu-satu. Hanya babak keimanan. Lepas tu ni syariat yang Allah Ta'ala syariat kat kita, yang para ulama kita dah ajar kat kita satu-satu. Cuma kita dah pergi belajar ke satu persatu. Itu masalahnya. Kita belajar pula dengar hanya pada orang yang tertentu. Tapi ada orang yang sepatutnya kita pergi dengar, kita tak pergi dengar. Jadi fikiran kita tu yang jadi buntu. Dia tak faham kan? Dia tak faham apa sepatutnya yang kena dapat jawapan yang jitu. Pada dia tu, pada dia dah jitu, rupanya tak jitu lagi. Dan apa kewajipan kita beri tuntut ilmu? Wajib, fardu ain. Silap belajar tak betul, umpan neraka. Ada yang masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Ni sebab Allah harus dia nak buat. Kat kita macam mana? Wajib pergi cari sahabat rahmat. Wajib pergi belajar apa dia betul-betul tepat dengan syariat. Wajib pergi belajar betul-betul tepat apa yang jadi sebab jadi nama ahli sunnah wal jamaah. Wajib jauhkan pergi belajar untuk jauhkan apa dia yang nama ahli punah wal ranah. Wajib belajar. Jadi asal kita bicara sebab harus yang ini nisbah Allah atas nama buat ataupun tinggal mungkin. Saya dah sebut disiplin ni tadi, dan disiplin ujung ni nak sebut tentang nisbah Allah memang harus dia nak buat. Kita tak tahu apa dia yang Allah Ta'ala nak buat tak buat. Kewajipan kita macam mana? Wajib pergi cari sahabat rahmat, jauhkan sahabat-sahabat maksiat. Untuk kita punya prinsip. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham yang kita, cerahkan mata hati kita, bagi kita betul-betul dapat perjalanan tunjuk orang-orang yang allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ringkas dalam Fatihah sebut siratal ladzina an'amta alaihim, jalan Allah orang-orang yang Allah Taala bagi nikmat kepada mereka. Nikmat tu siapa dia orang bagi nikmat? Orang kaya, orang ada harta, orang ada pangkat, orang ada kedudukan, orang ada jawatan, orang yang berkuasa, gitu. Orang yang diberi nikmat ni siddiqin, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Siapa dia ni? Salihin, syuhada, siddiqin, nabiyyin. Tak ada nabiyyin, siapa pewaris nabi betul-betul? Siapa? Ni cari elok. Jangan salah sangka, jangan pergi silap percaturan kat situ. Salah jalan, sesat. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, bagi kita faham betul-betul, bagi kita kerti betul-betul perjalanan yang sebenarnya yang ditunjuk macam mana. Pasal kita punya perjalanan begitu mencabar, tambah zaman ni. Mudah-mudahan Allah telah tunjuk jalan kita yang betul. Dah tunjuk jalan betul, nak apa? Ikutlah apa yang betul. Mudah-mudahan insya-Allah. Wa amma burhanu wujudihi ta'ala. Sambung situ nanti. Sambung kita ni ke depan ni, dia nak ajar satu prinsip burhan. Itu umur kitab, isi kitab kita apa dia? Matan Ummul Ibrahim, ibu bagi burhan. Apa dia tu? Coming soon insya-Allah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayika kama nawwartal arda min syamsika wa lana badal rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatina ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa bidal kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك